Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada petang ini saya diberikan kesempatan untuk berkongsi ilmu dengan para penonton berkaitan dengan satu huruf yang sangat penting di dalam tulisan Jawi. Huruf ini kecil tetapi peranannya sangat besar dan mempunyai pelbagai kedudukan. Huruf apakah itu para penonton? Ya, hurufnya adalah huruf Hamzah. Saya menerima banyak persoalan-persoalan yang ditanya oleh pengguna tulisan Jawi berkaitan dengan kedudukan Hamzah ini. Maka sebab itulah saya memilih tajuk di manakah kedudukan Hamzah dalam tulisan Jawi. Bagi menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh mereka yang menggunakan tulisan Jawi, insya-Allah saya akan cuba untuk menjelaskan tentang kedudukan huruf ini. Saya harap tajuk ini akan dapat membantu mereka yang menggunakan tulisan Jawi meletakkan kedudukan Hamzah yang betul. Baiklah, sekarang mari kita lihat ada berapa kedudukan Hamzah di dalam tulisan Jawi. Kedudukan Hamzah di dalam tulisan Jawi boleh kita bahagikan kepada 4 kedudukan. Yang pertama, kedudukan Hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, kedudukan Hamzah di bawah huruf alif. Yang ketiga, Hamzah berumah. Perlu disediakan rumah untuknya. Dan yang keempat, ada 3 kedudukan di sini, iaitu Hamzah setara, yang mana saya bahagikan kepada Hamzah sebelum huruf alif, kedudukan Hamzah selepas huruf alif, dan juga Hamzah tunggal. Hamzah tunggal ini banyak digunakan di tengah-tengah perkataan dan ada juga di akhir perkataan. Jadi, kedudukan Hamzah yang keempat ini dinamakan Hamzah setara kerana kedudukannya berada separas dengan huruf-huruf yang lain. Baik, bagi para pengguna tulisan Jawi sebelum ini, pasti tertanya-tanya, mana lagi satu kedudukan Hamzah yang selalu kita gunakan sebelum ini? Iaitu Hamzah 3/4, kedudukannya 3/4 daripada garisan. Kenapa tidak termasuk dalam senarai yang saya sebutkan tadi? Untuk mengetahui jawapannya, para penonton diminta mengikuti rancangan ini hingga ke penghujungnya kerana saya akan memberikan jawapan di akhir siaran ini nanti, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, sekarang mari kita lihat kedudukan huruf Hamzah di atas alif. Ada berapa kedudukan huruf Hamzah di atas huruf alif? Yang pertama, huruf Hamzah di atas huruf alif digunakan untuk mengeja huruf A. A adalah abjad rumi yang pertama. Jadi, macam mana kita nak eja A dalam ejaan Jawi? A dalam ejaan Jawi kita eja dengan alif ya dan kita perlu letakkan Hamzah di atas huruf alif. Kalau kita tak letakkan huruf Hamzah di atas huruf alif, alif ya akan bunyi I ataupun E. Jadi, untuk mengeja huruf A, huruf Hamzah perlu diletakkan di atas alif ya. Ejaan A adalah Hamzah alif ya. Bila masa kita nak menggunakan huruf A di dalam tulisan Jawi, huruf A dalam tulisan Jawi kita akan gunakan apabila kita akan mengeja atau menulis
akronim atau nama singkatan. Contohnya, kita akan menulis akronim bagi AMN, Ahli Mangku Negara. Huruf A berada di awal. Di dalam tulisan Jawi, ejaannya adalah alif ya, dan kita kena letakkan hamzah di atas alif untuk A, titik, ain ya mim untuk M, titik, dan ain ya nun untuk N. Begitu juga kalau kita nak mengeja akronim bagi Yang Amat Mulia, YAM, kedudukan A di tengah. Sama seperti yang tadi, huruf Y kita waw alif ya, titik, huruf A, alif ya, dan perlu diletakkan hamzah di atas huruf alif dan titik, ain ya mim. YAM. Contoh lain bagi akronim perkataan bahasa Inggeris, Malaysian Chinese Association pun sama juga, huruf A di akhir tetap dieja dengan hamzah alif ya. M, ain ya mim, titik, sin ya, titik, hamzah alif ya untuk huruf A. Jadi itulah keperluan atau pentingnya kita meletakkan huruf hamzah di atas huruf alif bagi mengeja atau kita menulis huruf A di dalam tulisan Jawi. Seterusnya, kedudukan hamzah di atas huruf alif juga digunakan bagi perkataan bahasa Arab. Di dalam tulisan Jawi, kita banyak menggunakan kata serapan bahasa Arab. Dan di dalam kata serapan bahasa Arab yang kita gunakan itu, pasti kita akan berjumpa dengan perkataan-perkataan yang meletakkan huruf hamzah di atas alif. Contohnya seperti makmum. Oleh kerana di dalam bahasa Arab, perkataan makmum, hamzahnya diletak di atas alif, maka ejaan kita di dalam tulisan Jawi juga mesti mengikut ejaan bahasa Arab. Jadi ejaannya mim hamzah alif, mim waw mim untuk makmum. Begitu juga dengan contoh perkataan lain, Ya'juj dan Ma'juj dan Darul Akhirah. Semua perkataan-perkataan ini adalah perkataan bahasa Arab yang kita ambil dari bahasa sumbernya, iaitu mesti mengikut ejaan bahasa Arab. Sebab di dalam perkataan bahasa Arab juga beginilah ejaannya. Jadi kedudukan hamzah di atas huruf alif bagi perkataan bahasa Arab mesti dieja mengikut ejaan asal bahasa Arab. Seterusnya, kita lihat pula kedudukan hamzah di atas alif yang ketiga, iaitu apabila kata dasar bermula dengan huruf alif dimasukkan imbuhan awalan sekedi. Perkara ini telah pun dijelaskan oleh Ustazah Siti Rahayu pada minggu lepas kan? Walau bagaimanapun saya ulang balik untuk melihat kedudukan hamzah. Kalau dulu Ustazah Siti Rahayu membincangkan mengenai imbuhan, tapi kali ini kita lihat tentang kedudukan hamzah. Apabila kata dasar bermula dengan huruf alif, contohnya perkataan agama, atas, awal, dimasukkan imbuhan se, ke, dan di, maka huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Huruf hamzah perlu diletakkan di atas alif apabila dimasukkan imbuhan se. Jadi ejaannya sin, hamzah alif, ga alif, mim, seagama. Begitu juga bagi perkataan atas. Bila pada perkataan atas, pada kata dasar tak perlu huruf hamzah. Tetapi bila dimasukkan imbuhan ke, maka huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Kaf, hamzah, alif, ta, sin. Untuk imbuhan di pula, saya ambil perkataan awal. Kerana perkataan awal ini adalah perkataan bahasa Arab. Walaupun perkataan ini adalah perkataan bahasa Arab, pada kata dasarnya
pada huruf alif juga tidak perlu diletakkan huruf hamzah. Tapi bila dimasukkan imbuhan di, maka di awal huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Dal, hamzah, alif, waw, lam di awal. Begitu juga contoh bagi perkataan yang bunyi ataupun o atau u. Bagi perkataan yang bunyi atau i, sama juga huruf hamzah perlu diletakkan di atas alif apabila dimasukkan imbuhan se. Bukan di bawah ya para penonton, walaupun bunyi i, seikat, seekor, hamzahnya tetap berada di atas alif. Sin, hamzah alif, ya, kaf, waw, ro. Seekor. Orang, pada kata dasar orang tidak perlu diletakkan huruf hamzah, tetapi bila dimasukkan imbuhan se, maka huruf hamzah perlu diletakkan di atas alif dan ejaannya sin, hamzah, alif, waw, ro, nga. Seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Siti Rohayu pada minggu lepas ya. Cara bacaan atau cara ejaannya bukan sin, alif, hamzah, tetapi sin, hamzah, alif, waw, ro, nga. Seorang. Begitu juga bagi perkataan esok, bila dimasukkan imbuhan ke, huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Keuntungan juga sama, dan begitu juga bagi imbuhan di. Isi, walaupun bunyinya i. Ubah, walaupun bunyinya u. Asalkan dimasukkan imbuhan di pada kedua-dua perkataan ini, maka huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Walau bagaimanapun para penonton, kita perlu ambil perhatian ya. Kedudukan hamzah di atas alif ni hanya bagi perkataan yang dimasukkan imbuhan se, ke dan di sahaja. Bagi perkataan lain yang bermula dengan huruf alif, andainya dimasukkan dengan imbuhan yang lain, tidak perlu diletakkan huruf alif. Contohnya, kalau perkataan imbuhan berada. Perkataan ada, kita gunakan untuk eja dengan alif dal. Perkataan ada dieja dengan alif dal. Bila dimasukkan imbuhan awalan berada pada huruf alif, tetap tidak perlu dimasukkan huruf hamzah di atas alif. Begitu juga kalau kita ambil imbuhan perubatan. Selepas perubat, alif waw bata, ubat. Perubatan juga huruf hamzah tak perlu dimasukkan huruf hamzah tidak perlu diletakkan di atas huruf alif. Hanya perkataan yang bermula dengan huruf alif dan dimasukkan imbuhan se, ke dan di sahaja yang perlu dimasukkan huruf hamzah di atas huruf alif. Ingat ya para penonton, imbuhan per dan ter apabila bermula dengan huruf alif tidak perlu dimasukkan huruf hamzah sekiranya dimasukkan imbuhan per dan ter. Seterusnya, kedudukan hamzah di atas alif yang keempat berlaku apabila kita akan membezakan pasangan homograf. Pasangan homograf yang perlu kita bezakan ialah apabila kita nak mengeja perkataan ang dan eng. Kalau dulu ejaan eng kita eja dengan hamzah nga. Tetapi sekarang untuk ang alif nga. Dan sebenarnya untuk bunyi eng juga kita gunakan alif nga. Sekiranya kita tidak meletakkan hamzah pada perkataan ang, bermakna alif nga boleh dibaca dengan ang dan boleh dibaca dengan eng. Jadi untuk dibezakan pasangan homograf ini, hamzah diletakkan di atas huruf alif untuk perkataan ang. Dan eng kekal dengan alif nga untuk ejaan eng tetapi bukan lagi hamzah nga.
Begitu juga pasangan homograf bagi perkataan ong dan awang. Kalau dulu ejaan ong kita gunakan hamzah waw nga. Tetapi sekarang untuk perkataan ong, oleh kerana nak dibezakan dengan perkataan awang, maka pada perkataan ong kita gunakan huruf hamzah. Letakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi kalau kita jumpa perkataan hamzah alif waw nga, jangan kita baca awang. Tetapi sebutannya adalah ong. Untuk perkataan awang, alif waw nga. Inilah dua pasangan homograf yang perlu dibezakan dengan meletakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Baik para penonton, kenapa huruf hamzah ini sangat penting diletakkan di atas huruf alif? Kalaulah sekiranya kita tidak meletakkan huruf hamzah di atas alif, apa akan jadi? Mari kita tengok. Huruf hamzah kalau tidak diletakkan di atas alif pada sesetengah perkataan, maka dia boleh menjadi perkataan yang lain. Kita ambil contoh perkataan dadu. Ada 4 huruf, dal, alif, dal, waw, dadu. Perkataan dadu, bila kita letakkan hamzah di atas huruf alif, maka perkataan yang terbentuk adalah diadu. Berbezakan dadu dengan diadu, dua perkataan yang sangat jauh maknanya dan sangat berbeza dari segi maksud perkataan itu tersebut. Sama juga perkataan darah, dal alif roha. Tetapi pada perkataan darah, bila kita letakkan hamzah di atas alif, maka dia akan jadi diarah. Dalih, kita letakkan hamzah di atas alif, maka dia akan jadi perkataan yang lain, iaitu dialih. Sementara perkataan daun pula, para penonton, ada 5 huruf, dal, alif, hamzah. Hamzah berada di sebelah huruf alif. Dalam kata dasar daun itu sendiri telah pun ada huruf hamzah, tetapi kedudukannya berada di selepas huruf alif. Bila kita ubah kedudukan hamzahnya berada di atas alif, maka perkataan baru yang terbentuk ialah diawan. Kita nampak perbezaannya, ya kan? Perbezaan di antara daun, ada huruf hamzah juga, tetapi kedudukannya di tempat yang lain. Dan diawan, kita letak hamzah di tempat yang lain, maka dia akan menjadi perkataan yang lain. Begitulah pentingnya kita meletakkan hamzah dengan kedudukan yang betul di atas huruf alif. Dengan meletakkan hamzah yang betul di atas huruf alif, maka kita dapat membezakan sesetengah perkataan yang boleh membawa maksud yang lain. Untuk memudahkan para penonton mengingat kedudukan hamzah di atas alif, maka saya ada formula yang mudah untuk kita mengingat. Sebelum itu, saya lupa beritahu bahawa untuk hamzah di atas huruf alif ini, saya namakan hamzah rumah apartmen. Kedudukan hamzah ada rumahnya yang tersendiri. Jadi, untuk hamzah yang berada di atas alif ini, saya namakan sebagai rumah apartmen. Maka formula yang saya nak berikan ialah apartmen yang melambangkan kepada hamzah yang berada di atas alif, apartmen sekedi untuk imbuhan sekedi, blok A adalah untuk huruf A, nombor 2A sempang ONG. 2A ini adalah satu untuk Arab, bahasa Arab, makmum, dan A yang kedua adalah untuk ang. Dan ONG ini adalah untuk ong. Apartmen sekedi, bloknya blok A, nombor rumahnya, nombor apartmen 2A sempang ONG. Mudah kan para penonton? Walau bagaimanapun para penonton boleh membina ataupun membuat formula sendiri yang mana mudah untuk kita mengingat 4 kedudukan huruf hamzah di atas alif.
Bagi saya, apartmen Sekedi, Blok A, nombor 2A, ONG ini akan mudah untuk mengingatkan kita kepada 4 kedudukan huruf hamzah di atas alif. Imbuhan Sekedi, huruf A, 2A, A Arab dan A untuk ang dan ONG adalah untuk ong. Sekarang, mari kita lihat kedudukan hamzah di bawah huruf alif pula. Bilakah kita perlu meletakkan hamzah di bawah huruf alif? Yang pertama, ejaan bagi nama huruf I untuk kata nama khas dan kata singkatan. Huruf I adalah huruf abjad Rumi. Jadi, untuk mengeja huruf I di dalam tulisan Jawi, maka kita kena letakkan hamzah di bawah huruf alif. Alifia dan hamzah diletakkan di bawah huruf alif, maka ini adalah ejaan untuk huruf I. Dan kata nama khas yang kita gunakan untuk huruf I, contohnya adalah seperti Imir, I zakat. Huruf I di awal bagi perkataan Imir, maka ejaannya adalah untuk huruf I alifia dan diletakkan huruf hamzah di bawah huruf alif. Begitu juga untuk I zakat, alifia dan hamzah diletakkan di bawah huruf alif bagi huruf I dan zakat, zai, kaf, alif, ta. Jadilah ejaan I zakat. Sementara kata singkatan yang menggunakan huruf I, saya hanya bawa satu contoh sahaja, iaitu KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Kata singkatannya ialah KLSE. Huruf I berada di akhir kata singkatan ini dan ejaannya adalah alif ya dan diletakkan hamzah di bawah huruf alif. K, kaf ya, titik, alif ya, titik, alif ya sin, titik dan alif hamzah ya untuk huruf I. Itulah kegunaan kedudukan hamzah di bawah huruf alif yang pertama. Seterusnya, kedudukan hamzah di bawah alif juga digunakan untuk kata serapan bahasa Arab. Dan kata serapan bahasa Arab untuk kedudukan hamzah di bawah alif hanya digunakan untuk nama khas, iaitu untuk Islam dan juga untuk ungkapan Arab insya-Allah. Selain daripada perkataan ini, tidak ada perkataan lain yang digunakan di dalam tulisan Jawi yang perlu diletakkan huruf hamzah di bawah alif bagi perkataan serapan bahasa Arab. Apabila perkataan Islam menerima imbuhan awalan se, ke dan di, maka kedudukan hamzahnya juga perlu dikekalkan. Walaupun tadi kita sebutkan bahawa imbuhan se, ke, di sepatutnya hamzahnya diletakkan di atas alif. Tetapi pada perkataan Islam, oleh kerana kata dasarnya huruf hamzah berada di bawah alif, apabila dimasukkan imbuhan se, ke dan di, hamzahnya tetap berada di bawah huruf alif. Se-Islam, hamzah di bawah huruf alif. Keislaman, imbuhan ke, hamzah di bawah huruf alif. Dan diislamkan juga hamzahnya perlu berada di bawah huruf alif. Ingat ya para penuntut, pada perkataan Islam, apabila dimasukkan se, ke dan di, kita tidak boleh meletakkan huruf hamzah di atas alif kerana kata dasar bagi Islam, hamzahnya berada di bawah huruf alif. Seterusnya, kedudukan hamzah di bawah alif yang ketiga digunakan untuk membezakan pasangan homograf, iaitu pasangan homograf bagi perkataan ayah dan Ayah, alif ya ha,
juga alifiah ha. Untuk dibezakan salah satu daripada dua perkataan ini, maka pada perkataan diletakkan huruf hamzah di bawah huruf alif. Ayah alifiah ha, alif hamzah ya ha, untuk membezakan di antara perkataan ayah dan Begitu juga pasangan homograf ini dan in. In, INN ini biasanya digunakan pada nama tempat, hotel, chalet dan sebagainya. Bagaimana kita nak bezakan ejaan di antara ini dan in? Sepatutnya kalau diikutkan kepada sebutan ataupun bunyi, ini alif ya nun. In juga dieja dengan alif ya nun. Jadi, untuk dibezakan pasangan homograf ini, maka huruf hamzah diletakkan pada perkataan in, I-N-N. Huruf perkataan ini alif ya nun, dan perkataan in, I-N-N, kita letakkan hamzah di bawah huruf alif. Begitulah tiga keadaan huruf hamzah di bawah huruf alif yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat. Untuk memudahkan kita mengingati kedudukan hamzah di bawah alif, maka saya sediakan satu formula untuk memudahkan kita mengingat perkataan yang bagaimanakah yang perlu kita letakkan huruf hamzah di bawah alif. Sebelum itu, untuk kedudukan hamzah di bawah alif ini, saya namakan hamzah di dalam tanah. Rumahnya di dalam tanah. Apa tuan-tuan rumah yang di dalam tanah? Iaitu kubur. Kita semua akan bersemadi di kubur. Untuk memudahkan kita mengingat kedudukan hamzah di bawah huruf alif, maka saya sediakan satu formula bagi membantu kita supaya mudah mengingat perkataan-perkataan tersebut. Sebelum itu, untuk kedudukan hamzah di bawah huruf alif ini, saya namakan sebagai hamzah rumahnya di dalam tanah. Sebab itu, hamzah ini ada perkataan kubur. Rumah di dalam tanah adalah kubur. Formulanya, kubur in. Kenapa kubur in? Kerana kita mengharapkan kubur yang selesa, yang cantik, yang luas dan terang benderang, seperti mana yang kita bayangkan yang selalu digunakan untuk nama hotel, Holiday Inn. Kita akan bayangkan tempat yang selesa. Maka begitu juga saya namakan kat sini kubur in, ialah untuk kubur yang selesa dan terang benderang. Kubur in, Islam, Islam maknanya Islam, perkataan yang perlu ada hamzah di bawah, dan juga untuk huruf I, syarat untuk mendapat kubur in yang selesa, mestilah Islam yang sejati. InsyaAllah kita semua mengharap untuk mendapat tempat yang selesa di alam kubur nanti, maka Islamlah yang Islam sejati yang akan memandu kita untuk mendapat tempat tersebut. Formulanya mungkin nampak lucu ya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, tetapi untuk memudahkan kita mengingat, maka saya gunakan kedudukan hamzah di bawah ni dengan kubur in, Islam insya-Allah. Ini kubur in untuk INN, Islam, hamzah di bawah, Islam untuk huruf juga I, hamzah di bawah, insya-Allah, juga hamzah untuk perkataan dan untuk ungkapan Arab insya-Allah. Hanya ini saja yang memerlukan kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Baiklah para penonton sekalian, sekarang mari kita lihat pula kedudukan hamzah berumah.
Oleh kerana hamzah berumah ini perlu disediakan rumah yang besar untuknya, maka hamzah berumah ini saya namakan sebagai rumah banglo. Ya, hamzah berumah ini adalah untuk rumah banglo. Bilakah kita memerlukan atau akan menggunakan hamzah rumah banglo ini? Baik. Hamzah rumah banglo ataupun hamzah berumah ini akan digunakan yang pertamanya untuk perkataan serapan bahasa Arab. Ya, perkataan serapan bahasa Arab yang memang di dalam bahasa Arab ejaannya telah ditulis hamzah berumah. Dalam perkataan masalah, mim sin, hamzah, lam, ha. Pada hamzah disediakan rumah untuknya. Begitu juga untuk tahniyah, taha, nun, ya, hamzah, ha, tahniyah. Malaikat disediakan rumah untuk hamzah, mim, lam, alif, hamzah, kaf, ha, dan begitu juga untuk qari'ah. Malah terdapat banyak lagi perkataan-perkataan serapan bahasa Arab yang lain yang menggunakan hamzah berumah di dalam ejaan. Di dalam tulisan Jawi, kita hanya mengikut sahaja ejaan seperti mana dari perkataan bahasa Arab tersebut. Walau bagaimanapun, para penonton sekalian, perkataan serapan bahasa Arab yang di dalam bahasa Arabnya ditulis menggunakan hamzah berumah tetapi telah menjadi kata umum di dalam bahasa Melayu, maka kedudukan hamzah bagi perkataan tersebut ditukar kepada menjadi hamzah setara. Perkataan serapan bahasa Arab di dalam bahasa Arab dieja dengan hamzah berumah. Tetapi oleh kerana perkataan-perkataan ini telah menjadi kata umum, maka ejaan bagi hamzah berumah telah bertukar menjadi hamzah setara. Contoh perkataannya ialah seperti faidah, faidatun dalam bahasa Arabnya. Faidah di dalam Jawi, fa alif, hamzah ya, dal ha. Hamzah berumah bertukar menjadi hamzah setara, berada separas dengan kedudukan huruf-huruf yang lain. Begitu juga bagi perkataan dairah, dairatun di dalam bahasa Arab. Tetapi bila dieja di dalam ejaan Jawi, huruf hamzah berumah ditukar menjadi hamzah setara yang diletakkan selepas huruf alif dan separas dengan huruf-huruf yang lain. Dal alif, hamzah, ya, ro, ha. Ajaib. Perkataan ajaib juga daripada perkataan bahasa Arab, ajaibun. Sama juga seperti perkataan faidah dan dairah, rumah bagi hamzah menjadi hamzah setara, separas dengan kedudukan huruf-huruf yang lain. Ain, jim, alif, hamzah, ya, ba. Kedudukan hamzah selepas huruf alif. Dan begitu juga bagi perkataan ghaib. Ibun, bagi dalam Jawinya, ejaannya huruf hamzah berumah menjadi hamzah setara. Para penonton, apabila kita jumpa perkataan-perkataan bahasa Arab yang berubah kedudukan hamzahnya daripada hamzah berumah kepada hamzah setara, maka jangan kita kata salah, kerana itulah ejaan yang digunakan di dalam tulisan Jawi. Seterusnya, hamzah berumah juga digunakan bagi perkataan serapan asing yang mempunyai gandingan vokal I dan I. Perkataan serapan asing. Contoh seperti perkataan diet. Di dalam perkataan diet ada gandingan vokal I dan I.
Ejaan bagi perkataan diet ialah Dahlia, Hamzah disediakan rumah untuknya dan tak. Diet. Begitu juga bagi perkataan nutrient. Ada gandingan vokal I dan E. Huruf vokal I, E. Ejaan nutrient di dalam ejaan Jawi, Hamzah bagi I dan E itu perlu disediakan rumahnya. Ejaannya nun, waw, ta, ra, ya, Hamzah berumah dan nun. Nutrient. Begitu juga bagi perkataan orientasi. Sama juga alif, waw, ra, ya, Hamzah, nun, ta, alif, sin, ya. Oleh kerana dalam perkataan orientasi ada I dan E, maka Hamzah berumah juga disediakan bagi perkataan tersebut. Dan contoh yang lain, glacier. Glacier maknanya ga, lam, alif, sin, ya, Hamzah, ra, dan gabungan I dan E, maka perlu disediakan juga Hamzah berumah bagi perkataan tersebut. Maknanya, apabila kita jumpa perkataan-perkataan serapan asing yang mempunyai gandingan vokal I dan E, maka dalam tulisan Jawi, apabila kita menulis perkataan tersebut, maka kita kena masukkan Hamzah berumah. Kita kena ingat, apabila kita jumpa perkataan serapan asing yang mempunyai gandingan vokal I dan E, maka ejaannya di dalam tulisan Jawi mesti disediakan rumah khas atau rumah banglo bagi perkataan tersebut. Selain daripada itu, apabila terdapat imbuhan awalan asing, imbuhan awalan asing seperti bagi perkataan sub, tree, this, ini adalah imbuhan awalan asing. Bagi perkataan bahasa Inggeris, maka Hamzah berumah juga yang perlu disediakan. Contohnya, bagi perkataan imbuhan awalan asing tree, oxide. Perkataan oksid bermula dengan huruf alif. Tetapi apabila dimasukkan perkataan tree kepada perkataan oksid, huruf alif akan bertukar menjadi huruf Hamzah berumah. Hamzah berumah, apabila dimasukkan perkataan tree bagi perkataan oksid, alif pada perkataan oksid akan berubah menjadi Hamzah berumah. Tara, ya, Hamzah, waw, kaf, sin, ya, dal. Hamzah berumah. Begitu juga bagi perkataan bila dimasukkan imbuhan awalan sub atau sub. Sub editor. Editor ada huruf alif pada kata dasarnya. Tetapi bila dimasukkan imbuhan sub, sin, waw, ba, Hamzah, huruf alif akan bertukar menjadi huruf Hamzah. Hamzah, ya, dal, ya, ta, waw, ro. Sub-editor. Dan begitu juga bagi perkataan subordinate, sin, waw, ba, Hamzah, waw, ro, dal, ya, nun, ta. Subordinate. Ada juga yang menyebut dengan subordinate. Sub-editor. Dan begitu juga imbuhan awalan this. Pada kata dasar inflasi, kata dasarnya bermula dengan huruf alif. Bila dimasukkan imbuhan awalan asing, disinflasi, huruf alif akan bertukar menjadi Hamzah berumah. Dal, ya, sin, Hamzah disediakan rumah untuknya, ya, nun, fa, lam, alif, sin, ya. Disinflasi. Dan contoh lain, disinfeksi. Disinfeksi bermula dengan huruf alif. Bila dimasukkan imbuhan awalan kepada perkataan infeksi, maka huruf alif bertukar menjadi huruf Hamzah berumah. Inilah di antara beberapa kedudukan Hamzah berumah bagi perkataan serapan bahasa Inggeris.
ada 3 kedudukan hamzah berumah yang perlu kita ingat. Dan untuk formulanya, kalau tadi saya sebutkan, hamzah berumah ini sebagai hamzah rumah banglo. Jadi formula yang saya sediakan adalah banglo untuk hamzah berumah, Arab, banglo Arab IE. Arab ini adalah untuk perkataan bahasa Arab dan IE ini adalah gandingan huruf vokal I dan E dan nama banglo Arab ini adalah sabdi isteri. Sabdi isteri adalah awalan serapan asing. Sab, dis, dan tri. Itu saja kedudukan ataupun hamzah berumah yang perlu kita tahu, iaitu ada 3 kedudukan yang perlu kita ingat yang saya rumuskan di dalam formula ini. Banglo Arab IE sabdi isteri. Para penonton yang dihormati sekalian, mungkin ada di kalangan penonton-penonton sekarang ini yang bersama dengan saya, di kalangan anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabat, di kalangan guru-guru dan mungkin juga ada di kalangan ibu bapa. Kita telah selesai membincangkan kedudukan hamzah pada 3 tempat, iaitu hamzah berada di atas alif, kedudukan hamzah di bawah huruf alif dan kedudukan hamzah berumah. Saya harap sehingga setakat ini para penonton masih setia untuk bersama-sama dengan saya untuk meneruskan lagi melihat kedudukan huruf hamzah yang seterusnya, iaitu kedudukan hamzah yang keempat, hamzah setara. Kenapa kita namakan dia hamzah setara? Kerana hamzah ini berada di atas garisan separas bersama-sama dengan huruf-huruf yang lain. Kalau para penonton masih ingat, pada awal bicara saya tadi, saya telah menjelaskan bahawa kedudukan hamzah setara ini saya bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kedudukan hamzah sebelum huruf alif. Yang kedua, kedudukan hamzah selepas huruf alif. Dan yang ketiga, kedudukan hamzah tunggal. Okey, sekarang kita nak lihat dulu dalam kedudukan manakah yang perlu kita letakkan huruf hamzah sebelum huruf alif. Untuk makluman para penonton sekalian, saya membahagikan kedudukan hamzah setara ini kepada hamzah sebelum huruf alif kerana saya dapati masih ramai di kalangan pengguna tulisan Jawi yang melakukan kesilapan apabila menulis perkataan yang memerlukan kedudukan hamzah sebelum huruf alif. Dan perkataan itu adalah perkataan yang sangat penting. Maka sebab itu saya bahagikan terus kedudukan hamzah sebelum huruf alif kerana saya nak para pengguna yang pernah menulis kedudukan hamzah yang tidak betul supaya prihatin berkaitan dengan perkataan-perkataan yang saya sebutkan, yang akan saya tunjukkan sekejap lagi. Okey, perkataan saya maksudkan ialah hamzah kedudukan sebelum huruf alif ini kita gunakan bagi perkataan bahasa Arab sahaja. Dan perkataan yang saya maksudkan tadi, di mana masih ramai di kalangan pengguna tulisan Jawi yang menulis salah pada perkataan Quran. Mereka meletakkan huruf hamzah selepas huruf alif. Sedangkan Quran kedudukan hamzahnya sebelum huruf alif. Atas dasar itulah saya membahagikan kedudukan hamzah setara ini kepada hamzah sebelum huruf alif. Walau bagaimanapun, kedudukannya sama seperti hamzah selepas huruf alif juga kerana kedudukannya adalah setara bersama-sama dengan huruf yang lain. Cuma
kita perlu ambil perhatian kerana perkataan Quran ini adalah perkataan yang sangat penting bagi kita untuk menulis dengan betul untuk kitab suci kita, kitab Al-Quran. Kedudukan hamzah di dalam perkataan Al-Quran adalah sebelum huruf alif, bukannya selepas huruf alif. Dan perkataan kedua yang sering kita gunakan di dalam tulisan Jawi yang meletakkan huruf hamzah sebelum huruf alif adalah perkataan soal atau soalan. Walaupun tidak banyak sepanjang saya meninjau melihat tidak banyak kesilapan yang digunakan oleh pengguna tulisan Jawi berkaitan dengan perkataan soal ataupun soalan, tetapi untuk perkataan bahasa Arab yang meletakkan huruf hamzah sebelum huruf alif, hanya dua perkataan ini yang paling banyak kita gunakan dalam penulisan sehari-harian. Apatah lagi bagi seorang guru yang mengajar Al-Quran, pendidikan Al-Quran dan juga yang sentiasa membina soalan. Begitu juga dengan murid-murid, adik-adik, anak-anak yang belajar Al-Quran dan sentiasa membaca perkataan-perkataan ataupun menjawab soalan-soalan di dalam kelas. Kita kena ingat bahawa perkataan yang meletakkan huruf hamzah sebelum huruf alif adalah yang paling penting pada perkataan Quran dan pada perkataan soalan. Bukan bermakna perkataan bahasa Arab yang lain tidak ada lagi. Tidak ada yang meletakkan huruf hamzah sebelum huruf alif, tetapi perkataan-perkataan tersebut jarang kita gunakan. Saya bawa contoh dua perkataan ini kerana perkataan inilah yang kerap kita gunakan dalam tulisan Jawi. Hanya ini sahaja perkataan bahasa Arab yang kita gunakan dalam tulisan Jawi meletakkan huruf hamzah sebelum huruf alif. Satu kedudukan saja, iaitu bagi perkataan bahasa Arab. Untuk kedudukan hamzah setara yang kedua, iaitu kedudukan hamzah selepas huruf alif. Kedudukannya sama, setara, di atas garisan, bersama-sama dengan huruf yang lain. Bagaimana kita nak tahu atau bilakah kita nak menggunakan kedudukan hamzah yang duduk ataupun yang ditulis selepas huruf alif? Yang pertama adalah untuk kita menggunakan hamzah selepas huruf alif bagi ejaan nama huruf I. Ejaan bagi nama huruf I. Kalau tadi kita telah melihat kedudukan hamzah ataupun ejaan bagi huruf A dan huruf I. Ingat lagi tak para penonton macam mana kita nak eja huruf A? Huruf A kita kena letakkan hamzah di atas alif. Hurufnya sama. Huruf A, I dan I tetap menggunakan alif ya. Huruf A tadi kita letakkan hamzah di atas alif. Huruf I kita letakkan hamzah di bawah alif. Dan huruf I pula untuk ejaan bagi nama huruf I, huruf hamzahnya kita letakkan di sebelah huruf alif. Nampak tak penonton? Kedudukan hamzah yang berbeza di tiga tempat menjadikan nama huruf itu sebutannya berbeza. A asalnya ialah alif ya, tetapi untuk huruf A kita letakkan hamzah di atas alif, untuk huruf I kita letakkan hamzah di bawah alif, dan untuk huruf I hamzahnya berada di sebelah huruf alif. Alif, hamzah, ya, ejaan bagi nama huruf I. Seperti mana huruf A dan huruf I yang kita bincangkan tadi, huruf-huruf ini kita gunakan di dalam tulisan Jawi untuk mengeja akronim ataupun nama singkatan.
Contoh yang saya bawa untuk huruf I ini ialah IPG, Institut Pendidikan Guru. Akronimnya ialah IPG. Macam mana kita nak eja huruf I di awal ni? Macam saya sebutkan tadi, huruf I dieja dengan alif, hamzah ya, akronim untuk akronim, titik, pa ya untuk P, titik, jim ya untuk G. Dan yang paling penting adalah ejaan huruf I. Kalau kita letak hamzah di atas, dia akan jadi APG. Kalau kita letak hamzah di bawah, dia akan EPG. Tetapi yang dikehendaki di sini adalah IPG. Jadi hamzahnya mesti berada di sebelah huruf alif. Selain daripada itu, kita nak mengeja perkataan UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Sama juga huruf I-nya perlu diletakkan hamzah selepas huruf alif. Alif, hamzah, ya. Ya waw, titik, ya waw untuk U, titik, alif, hamzah, ya untuk I, titik, dan hamzah, alif, ya untuk huruf A. U, I, A. Dan kalau kita nak mengeja perkataan daripada bahasa Inggeris, akronim daripada bahasa Inggeris, KLIA, akronim dari Kuala Lumpur International Airport. Ejaannya juga I di tengah, sama ejaannya, dan ejaannya adalah kaf ya ha titik alif ya lam L titik alif hamzah ya titik dan hamzah alif ya untuk E titik di akhir. Dan kita nampak dengan jelas untuk dua contoh ini, IA, perbezaan kedudukan hamzah menjadikan huruf-huruf tersebut dibaca dan disebut dengan nama yang berbeza. Jelas ya para penonton? Baiklah, kita tengok pula kedudukan bagi huruf hamzah di sebelah alif yang kedua. Yang kedua, huruf hamzah ditulis di sebelah huruf alif adalah bagi perkataan hamzah untuk diftong AI dan AU di awal. Seperti mana yang kita sedia maklum, apabila kita nak mengeja perkataan diftong yang ada AU dan AI, kita mesti meletakkan huruf hamzah. Ejaannya mesti alif hamzah ya ataupun alif hamzah waw untuk AU. Jadi, di mana kedudukan hamzahnya? Hamzahnya mesti berada separas dengan huruf-huruf yang lain dan berada selepas huruf alif. Ejaan bagi Ising adalah alif, hamzah, ya, sin, ya, nga. Kedudukan hamzah ini yang paling penting, separas dengan huruf yang lain. Begitu juga untuk diftong AI, Aikido, alif, hamzah, ya untuk I dan kaf, ya, dal, waw untuk kido, Aikido. Dan contoh bagi AU, diftong AU di awal yang saya sertakan kat sini adalah bagi perkataan audit dan automatik. Alif, hamzah, waw untuk au di awal. Hamzahnya berada di sebelah huruf alif separas dengan huruf-huruf yang lain. Alif, hamzah, waw, dal, ya, ta untuk audit dan alif, hamzah, waw, ta, waw, mim, alif, ta, ya, kaf, automatik. Kita teruskan lagi dengan melihat kedudukan hamzah di sebelah huruf alif yang ketiga. Ya, untuk hamzah, kedudukan hamzah di sebelah huruf alif digunakan untuk imbuhan i dan an. Munshi Ustazah Siti Rahayu juga telah menjelaskan pada minggu lepas tentang imbuhan i dan an ini. Tetapi untuk kedudukan hamzah, saya akan jelaskan sekali lagi. Kalau pada minggu lepas para penonton melihat Ustazah Munshi, Ustazah Siti Rahayu menjelaskan bagaimana cara untuk kita meletakkan imbuhan i dan an.
Sekarang saya nak tunjukkan kedudukan hamzah. Adakah di atas, di bawah, berumah dan sebagainya. Untuk kedudukan hamzah bagi imbuhan i dan imbuhan an, kedudukannya sekarang ialah separas dengan huruf yang lain. Perkataan mula, tambahkan hamzah i, hamzah ya, mulai untuk imbuhan i. Disertai, sama juga kedudukan hamzahnya selepas huruf alif dan separas dengan huruf-huruf yang lain. Celaan untuk imbuhan an dan bacaan untuk imbuhan an juga kedudukan hamzahnya separas dengan huruf-huruf yang lain. Seterusnya, kedudukan hamzah setara juga digunakan kepada huruf hamzah yang menjadi pengganti kepada huruf alif yang kedua apabila terdapat urutan bunyi huruf vokal seperti vokal A, I, A, U dan A, O yang dinamakan sebagai hamzah gantian. Ya, para penonton, dinamakan hamzah gantian ini ialah kerana huruf hamzah ini menggantikan huruf alif yang kedua bagi perkataan-perkataan seperti berikut. Contohnya, perkataan ya, itu. Gabungan apabila perkataan ya, itu digabungkan menjadi satu perkataan, maka huruf alif bertemu huruf alif, alif yang kedua ini akan menjadi huruf hamzah setara yang ditulis separas dengan huruf yang lain berada selepas huruf alif. Ya alif, hamzah ya ta. Begitu juga dengan perkataan setia dan usaha. Bila digabungkan menjadi satu perkataan, huruf alif bertemu dengan huruf alif yang kedua akan digantikan dengan huruf hamzah setara yang terletak sebelah huruf alif dan ditulis separas dengan huruf-huruf yang lain. Ini adalah bagi gabungan huruf vokal A dan U. Panca indra daripada perkataan panca dan indra juga mempunyai dua huruf alif. Bila digabungkan sekali, maka huruf alif yang kedua digantikan dengan huruf hamzah setara yang saya namakan juga tadi sebagai hamzah gantian. Kerana hamzah ini menggantikan huruf alif yang kedua. Panca indra daripada perkataan panca dan indra, perkataan yang kedua yang bermula dengan huruf alif ditukar menjadi huruf hamzah apabila digabungkan menjadi satu perkataan. Begitu juga bagi perkataan karaoke. Karaoke ni penonton daripada perkataan Jepun iaitu gabungan di antara perkataan kara dan oke. Di sini dapat kita lihat kara dan oke bila digabungkan juga akan alif dengan alif juga akan bertemu di dalam satu perkataan, maka huruf alif yang kedua akan digantikan dengan huruf hamzah menjadikan ejaannya kaf alif, ra alif, hamzah, waw, kaf ya. Dan kedudukan hamzahnya berada separas dengan huruf-huruf yang lain di sebelah huruf alif tetapi selepas huruf alif. Karaoke, ejaannya, kedudukan hamzahnya mesti berada selepas huruf alif dan setara dengan huruf-huruf yang lain, separas dengan huruf-huruf yang lain. Seterusnya, huruf hamzah juga akan menjadi pengganti huruf alif pada awal kata dasar apabila menerima imbuhan awalan asing, khususnya kata dasar yang bermula dengan vokal selain huruf A. Untuk memahami hamzah pengganti yang kedua ini, mari kita lihat contoh daripada ejaan Rumi dahulu. Pra ujian.
Pra adalah imbuhan awalan asing, akan dimasukkan kepada perkataan ujian. Perkataan ujian di dalam tulisan Rumi bermula dengan huruf U, bukan huruf A. Jadi, huruf U apabila dieja di dalam tulisan Jawi akan menjadi alif waw. Bila dimasukkan perkataan pra pada ujian, maka huruf alif dan alif akan bertemu. Salah satu daripadanya iaitu huruf alif bagi kata dasar ujian akan berubah, akan digantikan dengan huruf hamzah setara. Pra ujian akan dieja dengan para alif hamzah waw jim ya nun. Bukannya para alif waw, tetapi alif pada kata dasar ujian akan digantikan dengan huruf hamzah, para alif hamzah waw jim ya nun. Pra ujian. Begitu juga bagi perkataan pra universiti. Pra adalah imbuhan awalan asing, akan dimasukkan pada perkataan universiti. Universiti bermula dengan huruf U, bukan huruf A. Jadi huruf U dieja dalam ejaan Jawi adalah alif waw. Di sini juga akan berlaku alif bertemu alif apabila perkataan pra dimasukkan kepada universiti. Apabila alif bertemu dengan alif, alif yang kedua bagi kata dasar universiti akan digantikan dengan huruf hamzah, di mana kedudukan hamzahnya adalah setara, separas bersama dengan huruf-huruf yang lain. Ejaan pra universiti adalah para alif hamzah waw nun ya ba ra sin ya ta ya. Pra universiti. Bagi perkataan ultra ungu pula, perkataan ultra adalah imbuhan awalan asing dan akan dimasukkan pada perkataan ungu, juga bermula dengan huruf U. Ultra juga mengandungi huruf alif di akhir dan akan berjumpa dengan huruf alif bagi perkataan ungu, dan apabila digabungkan, apabila dimasukkan perkataan ultra ungu, huruf alif yang kedua akan digantikan dengan huruf hamzah setara. Ejaan ultra ungu adalah alif waw lam tara alif hamzah waw nga waw, ultra ungu. Sementara bagi perkataan super, pada perkataan super tidak ada alif. Kalau ada alif, dia akan dibaca dengan supra. Tetapi apabila perkataan super dimasukkan kepada perkataan ordinat, dan perkataan ordinat bermula dengan huruf O, bukan huruf A. Sama juga seperti imbuhan awalan yang lain, huruf alif pada perkataan ordinat akan ditukar kepada huruf hamzah. Ejaan huruf superordinat akan dieja dengan sin waw para hamzah waw ra dal ya nun ta. Bukannya sin waw para alif waw ra dal ya nun ta. Begitulah kedudukannya bagi hamzah gantian apabila dimasukkan imbuhan awalan asing pada kata dasar yang bermula dengan huruf vokal selain daripada huruf A. Bermakna ada dua hamzah gantian yang digunakan untuk menggantikan huruf alif yang kedua, iaitu yang pertama tadi adalah untuk hamzah gantian bagi perkataan yang mengandungi huruf AI, AU dan AO. Kemudian diikuti dengan perkataan yang dimasukkan imbuhan awalan asing seperti perkataan pra, ultra dan juga super. Sebagai peringatan kepada para penonton sekalian, huruf alif bagi kata dasar yang bermula dengan vokal A, huruf alif
bagi kata dasar yang bermula dengan vokal A apabila menerima awalan imbuhan asing hendaklah dikekalkan, tidak perlu diganti dengan huruf hamzah. Maknanya, apabila dimasukkan imbuhan awalan asing, pra dan juga sub, selepasnya ada huruf A. Seperti contoh, praanggapan. Di sini, huruf pra ada alif di akhir, anggapan bermula dengan huruf alif, tetapi oleh kerana imbuhan awalan asing dimasukkan pada perkataan yang bermula dengan huruf A, maka huruf alif ini dikekalkan. Huruf alif pada perkataan anggapan tidak ditukar kepada hamzah gantian ataupun hamzah setara. Bermakna di dalam perkataan praanggapan akan mengandungi dua huruf alif. Para alif, alif nga ga pa nun, praanggapan. Begitu juga contoh lain bagi perkataan pra akhir. Perkataan pra awalan imbuhan asing akan dimasukkan pada perkataan akhir juga bermula dengan huruf alif, maka dalam ejaannya pra akhir akan mengandungi dua huruf alif. Huruf akhir, alif pada perkataan akhir tidak akan ditukar kepada huruf hamzah. Begitu juga bagi perkataan subatom. Subatom. Sub adalah imbuhan awalan asing. Atom bermula dengan huruf alif. Tetapi bila dimasukkan imbuhan awalan asing ini kepada perkataan atom, huruf alif tidak ditukar kepada huruf hamzah. Ejaannya sin waw ba alif ta waw mim. Sama seperti subarti. Sin waw ba alif ra ta ya kaf. Sub dimasukkan pada perkataan yang bermula dengan huruf A, maka huruf alif bagi perkataan artik dikekalkan apabila dimasukkan imbuhan sub. Huruf alif yang diganti dengan huruf hamzah ialah hanya pada super. Imbuhan awalan asing super dan selepasnya ada huruf O. Barulah huruf alif ini digantikan dengan huruf hamzah. Tetapi apabila perkataan sub selepasnya ada huruf A, maka huruf alif akan dikekalkan. Begitulah para penuntun, kedudukan huruf hamzah sebagai pengganti huruf alif bagi perkataan yang dimasukkan imbuhan awalan asing dan perkataan tersebut bermula dengan huruf selain daripada huruf A. Huruf alif yang kedua akan ditukarkan, akan digantikan dengan huruf hamzah. Tetapi sebaliknya, apabila imbuhan awalan asing dimasukkan pada perkataan yang bermula dengan huruf A, huruf alif yang kedua tidak perlu digantikan dengan huruf hamzah, tetapi kedua-dua huruf alif perlu dikekalkan di dalam perkataan tersebut. Para penuntut, kita perlulah mengingati huruf-huruf vokal yang manakah yang perlu digantikan dengan huruf hamzah apabila dimasukkan imbuhan awalan asing dan yang mana yang tidak perlu digantikan dengan huruf hamzah apabila menerima imbuhan awalan asing. Perkara ini penting supaya kita tidak salah mengeja atau menulis perkataan-perkataan tersebut. Kedudukan hamzah setara yang seterusnya adalah bagi perkataan bahasa Arab, di mana huruf hamzah tanpa rumah pada kata serapan bahasa Arab hendaklah diletakkan pada kedudukan separas dengan huruf lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam tulisan Jawi kita banyak menerima perkataan serapan bahasa Arab. Perkataan bahasa Arab yang mengandungi huruf hamzah,
perlu dikekalkan kedudukannya sama seperti ejaan di dalam bahasa Arab, di mana kedudukan hamzahnya juga adalah separas atau setara dengan huruf-huruf yang lain. Contoh yang dapat saya berikan di sini adalah seperti perkataan imla. Hamzahnya berada di akhir dan kedudukannya setara dengan huruf yang lain. Begitu juga dengan perkataan wabak. Wabak, hamzah berada di akhir dan kedudukannya setara atau separas dengan huruf-huruf yang lain. Hamzah ini juga disebutkan dengan hamzah tunggal kerana dia berada di akhir perkataan. Dan apabila perkataan bahasa Arab dimasukkan imbuhan sama ada awalan, akhiran atau akhiran saja dan perkataan tersebut mengandungi huruf hamzah, maka kedudukan huruf hamzah mesti mengikut kata dasar bagi perkataan tersebut. Contohnya perkataan doa. Doa, huruf hamzahnya berada di akhir dan kedudukannya adalah setara atau separas dengan huruf yang lain, maka apabila dimasukkan imbuhan awalan men dan akhiran ken, maka kedudukan hamzahnya akan kekal seperti kata dasar. Begitu juga bagi perkataan ulama. Perkataan ulama, kedudukan hamzahnya di dalam bahasa Arab adalah hamzah separas dengan huruf yang lain walaupun dimasukkan imbuhan akhiran kan, tetapi kedudukan hamzahnya tetap sama seperti kata dasar. Perkataan ulama bila dimasukkan imbuhan ejaannya akan menjadi mim nga ain lam mim alif hamzah dan kedudukan hamzahnya adalah hamzah setara. Begitu juga bagi kedudukan hamzah di tengah kata atau di akhir kata ditulis seperti kedudukannya dalam bahasa Arab bagi istilah agama. Kedudukan hamzah juga mesti sama seperti perkataan bahasa Arab. Bagi perkataan yang berupa istilah keislaman ataupun istilah keagamaan, maka huruf hamzah juga mesti mengikut ejaan asal seperti perkataan bahasa Arab. Jadi, ejaan perkataan anbiya, hamzahnya adalah hamzah separas dengan huruf yang lain, hamzah setara, maka di dalam tulisan Jawi ejaannya mesti seperti ejaan bahasa Arab. Dan begitu juga dengan perkataan wudu, kedudukan hamzahnya di sebelah huruf waw, maka ejaannya mestilah mengikut seperti mana kedudukan hamzah seperti di dalam perkataan bahasa Arab. Bagi perkataan muazzin dan juga mukmin, di dalam bahasa Arab kedudukan hamzahnya adalah berada di atas huruf waw. Muazzin, mukmin, kedudukan hamzahnya juga berada di atas huruf waw. Oleh kerana perkataan muazzin dan mukmin ini adalah istilah keislaman, maka ejaannya mesti mengikut ejaan asal bahasa Arab. Kita tidak boleh meletakkan huruf hamzah di sebelah huruf waw. Sama ada bagi perkataan muazzin ataupun bagi perkataan mukmin. Begitu juga dengan perkataan-perkataan lain. Contohnya seperti perkataan muakkad, sunat muakkad. Kedudukan hamzah juga berada di atas huruf waw. Itu juga adalah istilah keislaman. Maka ejaan tersebut perlu dikekalkan seperti ejaan bahasa Arab. Selesai kita berbincang mengenai kedudukan hamzah setara yang berada di sebelah huruf alif atau hamzah yang menggantikan huruf alif yang kedua untuk beberapa perkataan yang menerima imbuhan awalan asing. Sekarang mari kita lihat pula hamzah setara, di mana hamzah yang dimaksudkan di sini ialah hamzah sebagai pemisah yang dinamakan hamzah pemisah atau saya sebutkan di awal tadi sebagai hamzah tunggal. Bila masa kita nak menggunakan kedudukan hamzah pemisah ini, maka mari sama-sama kita lihat kedudukan hamzah pemisah. Apa yang dimaksudkan dengan hamzah pemisah?
Hamzah pemisah ialah hamzah yang terletak di antara dua bunyi vokal dalam dua suku kata yang berasingan, atau lebih mudah lagi kita katakan sebagai vokal berganding. Tetapi vokal ini berada di dalam bunyi vokal dalam dua suku kata yang berasingan. Contohnya perkataan air. A suku kata pertama dan ir suku kata yang kedua. Dua suku kata yang berasingan. Apabila kita nak mengeja perkataan air, maka huruf hamzah pemisah di antara dua huruf vokal A dan I perlu diletakkan huruf hamzah pemisah. Begitu juga apabila mengandungi vokal, perkataan yang mengandungi vokal A, U, aur. Huruf hamzah juga sebagai hamzah pemisah diletakkan di antara huruf alif dan waw. Iaitu huruf pemisah di antara huruf alif dan waw bagi huruf A dan U bagi perkataan aur. Ejaan bagi aur adalah alif, hamzah, waw, ra, dan kedudukan hamzahnya adalah separas dengan huruf-huruf yang lain. Begitu juga apabila perkataan tersebut mengandungi gandingan vokal A dan O. Toism. Bagi perkataan ini, huruf hamzah juga diletakkan di antara huruf alif dan waw. Pemisah di antara huruf alif dan waw. Jadi perkataan ini akan dieja dengan ta alif, hamzah, waw, ya, sin, mim, ya. Toisme atau toism. Dan begitu juga vokal, gandingan vokal U dengan I yang banyak kita gunakan di dalam perkataan bahasa Melayu seperti perkataan buih, kuih, maka huruf hamzah juga perlu diletakkan sebagai pemisah di antara suku kata yang pertama dan suku kata yang kedua di antara huruf waw dan ya, iaitu di antara U dan I. Kedudukan hamzah juga adalah hamzah setara. Banyak vokal-vokal yang memerlukan kepada hamzah pemisah. Contoh lain ialah gandingan vokal O dan I, choir, bagi perkataan bahasa Inggeris. Maka hamzah pemisah juga perlu diletakkan di antara huruf waw dan ya. Contoh lain bagi O dan I, fibroid, sama juga huruf hamzah menjadi pemisah kepada huruf waw dan ya. Frekuensi dan consequent juga perlu diletakkan huruf hamzah pemisah apabila ada gandingan vokal U dan I. U dan I bagi perkataan frekuensi dan consequent. Dan begitu juga bagi huruf U dan I bagi perkataan banquet dan juga duet. Bukan duet ya para penonton, duet. Beza di antara I bagi frekuensi dan juga I bagi banquet adalah huruf I taling dan juga I pepet. Frekuensi adalah I pepet dan I taling adalah bagi perkataan banquet. Bermakna apabila huruf U terdapat gandingan huruf U dengan I pepet, huruf hamzah pemisah juga perlu diletakkan, dan apabila terdapat gandingan huruf U dengan I taling, huruf hamzah juga perlu dimasukkan di dalam perkataan tersebut. Begitulah para penonton, kedudukan hamzah setara di dalam tulisan Jawi. Banyak kan kedudukan hamzah setara yang kita gunakan apabila kita membentuk perkataan. Sememangnya hamzah setara yang kita gunakan ketika kita menulis Jawi lebih banyak penggunaannya jika dibandingkan dengan kedudukan hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif ataupun hamzah berumah. Walau bagaimanapun para penonton sekalian,
kita tidak perlu rasa risau dan rasa bimbang kerana apabila kita selalu menggunakan tulisan Jawi, maka kedudukan hamzah ini secara automatik kita akan biasa menggunakan kedudukan yang betul. Jadi, alah bisa tegal biasa. Selalulah menggunakan tulisan Jawi dengan mengikut contoh-contoh yang terdapat di dalam buku atau melalui pengajaran guru-guru. Pasti kedudukan hamzah yang betul tidak menjadi satu masalah yang besar, walaupun sebenarnya banyak panduan-panduan yang perlu kita ingat. Panduan ini hanyalah sebagai satu bimbingan ataupun satu formula yang memudahkan untuk kita menulis kedudukan hamzah yang betul. Apabila kita telah biasa menulis dengan kedudukan hamzah yang betul, dengan melihat melalui contoh-contoh yang terdapat di dalam buku, panduan ini tidak perlu lagi kita mengingatnya secara keseluruhannya. Untuk rumusan bagi hamzah setara, saya tidak dapat memberikan apa-apa formula kerana kedudukan hamzah setara ini agak banyak. Maka rumusan yang dapat saya buat adalah seperti berikut. Rumusan untuk hamzah setara kita akan gunakan di dalam 6 kedudukan yang berikut. Yang pertama, ketika kita mengeja huruf I. Kedua, ketika terdapat diftong AI dan AU apabila kita mengeja perkataan diftong. Yang ketiga, apabila terdapat imbuhan akhiran hamzah ya dan hamzah nun. Yang keempat, apabila dalam perkataan tersebut terdapat hamzah gantian dan juga imbuhan awalan serapan asing. Dan yang kelima, penggunaan hamzah setara adalah untuk perkataan bahasa Arab, sama ada perkataan tersebut daripada istilah keislaman ataupun bukan ke istilah keislaman. Ikut sahaja bagaimana ejaannya di dalam bahasa Arab. Dan yang keenam, hamzah pemisah untuk memisahkan dua huruf vokal bagi vokal berganding. Para penonton, apabila kita telah biasa menggunakan kedudukan hamzah seperti yang telah kita gunakan sebelum ini, maka tanpa mengingat kepada kaedah-kaedah saya berikan tadi pun sudah membolehkan kita menulis mengikut kaedah yang betul ataupun mengikut kedudukan yang hamzah yang betul di dalam tulisan Jawi. Baiklah para penonton, sekarang saya akan menjawab persoalan yang saya timbulkan di awal rancangan ini tadi. Kemanakah hilangnya kedudukan hamzah 3/4 di sebelah huruf alif? Bagi para penonton yang mengikuti rancangan ini dari awal, pasti tertanya-tanya kenapa dalam senarai kedudukan hamzah yang saya sebutkan dalam penerangan saya tadi tidak menceritakan atau menyentuh mengenai kedudukan hamzah 3/4 di sebelah huruf alif. Adakah kedudukan hamzah ini sudah tidak boleh diguna pakai lagi atau di manakah kedudukannya sekarang? Baik para penonton, untuk menjawab persoalan ini, mari sama-sama kita lihat pada ruangan biru yang saya tuliskan soalan yang mana betul di antara kedua-dua perkataan ejaan bagi perkataan baik. Yang pertama, ba alif hamzah ya qaf, kedudukan hamzahnya hamzah setara atau separas dengan huruf yang lain, dan yang kedua ejaan ba alif hamzah ya qaf tetapi kedudukan hamzahnya 3/4 di sebelah huruf alif. Manakah di antara kedua-dua ejaan ini yang betul? Ada penonton yang ingin menjawab? Penonton boleh menulis di ruangan live chat manakah jawapan yang tepat atau yang betul setelah mengikuti perbincangan saya daripada awal tadi. Ada penonton yang menjawab kedudukan hamzah setara atau ada yang memilih kedudukan hamzah 3/4 di sebelah huruf alif? Jawapannya yang boleh saya berikan hingga setakat ini ialah kedua-dua perkataan ini betul dan boleh digunakan di dalam tulisan Jawi. Kenapa begitu?
Ya, kerana kedudukan hamzah 3/4 di sebelah huruf alif ini adalah kedudukan yang masih ramai pengguna. Bahan-bahan yang ada di pasaran, termasuklah buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah, masih menggunakan kedudukan hamzah 3/4 di sebelah huruf alif. Malah di dalam kurikulum KSSR untuk pelajaran Jawi juga ada tajuk yang berkaitan dengan kedudukan hamzah 3/4 ini. Jadi, bilakah kita nak menggunakan kedudukan hamzah setara? Kedudukan hamzah setara boleh kita gunakan sekarang secara beransur-ansur. Kita berubah secara perlahan-lahan. Perubahan ini tidak akan dilakukan secara drastik, secara cepat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, di kalangan pengguna tulisan Jawi masih ramai menggunakan kedudukan hamzah ini. Jadi, sama ada kedudukan hamzah 3/4 di sebelah huruf alif ataupun kedudukan hamzah setara, kedua-duanya boleh digunakan. Sehingga bila? Sehingga semua pengguna telah biasa menggunakan kedudukan hamzah setara, dan apabila kedudukan hamzah 3/4 ini sudah semakin hilang dan tidak akan digunakan lagi. Oleh itu para penonton, jangan bimbang, kita boleh menulis kedudukan hamzah yang berada 3/4 atau kita boleh menulis juga kedudukan hamzah setara bagi perkataan-perkataan yang memerlukan kepada kedudukan hamzah ini. Walau bagaimanapun, saya menganjurkan kepada para penonton supaya kita membiasakan diri untuk menggunakan kedudukan hamzah setara supaya perubahan ini akan terus berlaku secara perlahan dan akhirnya kita akan kekal menggunakan kedudukan hamzah setara. Tetapi janganlah bila ada di kalangan kita yang menulis kedudukan hamzah 3/4 di sebelah alif ini, kita kata salah. Sebenarnya ia masih boleh digunakan. Itu saja jawapan yang boleh saya berikan kepada para penonton. Dan untuk akhirnya, saya mohon maaf sekiranya sepanjang penerangan saya tadi terdapat salah dan silap, tercakap bicara. Mudah-mudahan perkongsian ilmu yang sedikit ini akan memberikan manfaat kepada para penonton untuk menulis ataupun menggunakan, meletakkan kedudukan hamzah yang betul di dalam penulisan Jawi. Dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.